dengan pada Allah Ta'ala, supaya melantik bagi mereka Nabi akhir zaman untuk melawan orang kufar. Kufar sini ialah musyrikin Mekah. Dia tahu ni, dia kata musyrikin Mekah ni salah, yang dia sendirinya sesat juga. Tapi dia doa pada Allah Ta'ala. Ni dia doa. Falamma ja'ahum, maka biapa tatkala datang pada mereka, ma gharafu, suatu orang yang mereka kenal, iaitu Nabi Muhammad. Mereka kenal Nabi Muhammad ni, ma arafu, yang mereka kenal Nabi Muhammad, kafaru bihi, mereka kufur dengan Nabi Muhammad tu. Pasal tidak daripada puak dia. Maknanya sini kadang-kadang manusia ni apabila kebenaran tu tidak mari daripada puak kita, kita tolak, kita tak nak terima. Pasal dia sepatutnya puak-puak satu jenis tu lah. Dia duduk belajar lama-lama dah kitab-kitab ni, mereka lah patut bawa mari ajaran yang sebenar ni. Tiba-tiba datang orang lain yang mereka kenal, tapi ni belajar baru setahun jagung ni, gitu. Nah, yang mereka kenal, mereka kufur dengannya. Akibatnya falaknatullahi alal kafiri, maka laknat Allah ke atas orang kafir. Apa maksud laknat Allah? Iaitu membiarkan mereka dalam kufur. Tadi ayat tadi, membiarkan mereka dalam kufur. Ayat tadi, ayat sebelum. Jadi kalau cerita laknat dalam Quran tu biarkan dalam kufur. Dia biarkan laknat, dia biarkan dalam kufur. Laknat maknanya biarkan dalam kufur, satu. Yang kedua ialah tak beri keampunan. Cara tak beri keampunannya ialah tidak ditimbul dalam hati nak minta ampun. Gini saya nak tanya, awak jangan jawab lah. Ni tanya ni, saya tanya diri masing-masing belaka ni. Tanya awak semua sekali. Pernah tak kita buat dosa yang kita tak mau minta ampun? Tak minta ampun, tak ada niat, tak ada ingin nak minta ampun dosa tu. Ada tak? Jadi kalau ada, biasanya adalah kita malas nak minta ampun. Malas saja. Kita tahu kita salah, kita malas nak minta ampun dengan Tuhan. Maka itu maksudnya Tuhan melaknat kita, iaitu tidak menimbulkan dalam hati untuk pohon ampun pada Allah. Pasal bila pohon ampun, Tuhan ampun. Besar kemungkinan Tuhan ampun lah, itu pun atas kehendak dia. Tetapi Tuhanlah juga yang melahirkan dalam hati manusia untuk pohon ampun. Maknanya sini, setiap kali kita berasa kita nak minta ampun, itulah masa Tuhan nak ampun dosa kita. Jadi walaupun tengah bawa kereta, tengah masak ke, tengah bercakap pun, teringat akan dosa, maka waktu tu kita minta ampun dosa kita. Itu masa yang Tuhan nak beri ampun. Dia yang lahirkan dalam hati. Kalau dia tak nak tu, dia biarkan manusia tu dalam tidak minta ampun. Awak tanya orang yang tak semayang, adakah dia minta ampun dosa dia dengan Tuhan? Tak minta ampun. Tanya tak percaya? Orang tak puasa ke, orang minum ke, orang judi, berzina ke tu, tanya dia, adakah awak minta ampun? Dia kata tak minta ampun. Tak minta. Dia tahu, dia berasa tak nak minta ampun. Dia tahu salah. Faham kan? Jadi laknat Allah Ta'ala maknanya pertama sekali dibiarkan dalam kufur. Satu, tidak melahirkan keinginan nak ampun, nak minta ampun. Selain daripada itu, Allah Ta'ala tidak nak ampun dia. Bila Allah Ta'ala tidak nak ampun, bermakna syurga tak boleh masuk. Ayat lain ada, wa yuzakkikum wala yuzakkikum. Allah Ta'ala tidak akan menyucikan hati mereka dengan beri keampunan, dan tidak beri rahmat kepada dia supaya boleh masuk syurga. Sebab syurga ni tidak boleh masuk dengan pahala. Orang dia ingat syurga ni masuk dengan pahala, ibadat banyak boleh masuk syurga. Kira-kiranya begitulah. Tetapi masuk syurga ialah dengan rahmat. Sebab berapa banyak ibadat yang kita buat tidak mampu
nak balas budi Allah pada kita. Sebiji mata pun tak mampu dah. Nah, jadi masuk syurga itu dengan rahmat. Rahmat Allah. Kerana Tuhan nak beri kita masuk dia. Oh, dia kata ni duduk dalam tasawuf ni, ustaz dah beritahu ni. Lah, ini Quran lah ni. Nah, bi'sa mashtarau. Buruk sungguh mereka jual beli dengan diri anfusahu dengan diri-diri mereka sendiri, iaitu syirik kepada Allah, keampunan daripada Allah dia tukar dengan neraka. Buruk benar jual beli mereka dengan diri-diri mereka, iaitu dia jual diri dia untuk masuk neraka, dia ambil bahagian dunia, dia ambil untuk dia. Dan akhirat kita tak apalah, akhirat masuk neraka tak apa, sekejap je, kekal je. Tapi dunia yang duduk dalam balance, kalau orang tu umur 40, mana dalam 30 tahun lagi, kalau dari segi jangka hayat 20 ke 30 tahun lagi mati dah. Karena kalau dia 40, dia ada 30 tahun lagi, misalnya 40 tu mungkin, 50 tu dekat mustahil lah. 100 tahun tu dia mustahil benar lah pula. Nah, mana dia bela hidup sikit dalam belakang. Iaitu dia tukar dengan diri mereka tu apa dia? An yakfuru, dengan mereka kufur. Dia beli kufur di dunia ni, jual diri dia supaya diri dia tu di akhirat besok Tuhan azab dia neraka. Allah. Minta kita semua berlindung daripada berlindung kita semua daripada perasaan ini. Kita minta berlindung, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah biarkan kami menjual diri kami, ambil neraka dengan jual iman kami, dengan kekufuran. Bima anzalna, iaitu dengan Quran. Kufur tu apa? Bima anzalallah, iaitu tentang Quran. Ma situ ialah Quran, dengan Quran yang Allah turunkan kepada kita. Dia jual kufur dengan buang Quran, iaitu dengan tak belajar Quran. Allah ni. Kamu kufur, beli kufur. Beli kufur dengan tolak Quran. Quran yang terang-terang ada depan mata, dibiarkan buruk berlapuk, berdebu dalam rumah sebagai perhiasan rumah. Quran, kitab-kitab ni letak dalam beli amari cantik-cantik sebagai hiasan dinding. Kenapa tu? Kerana mereka dengkinya, iaitu mereka dengki kerana Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad bukan orang Yahudi. Dengki tu. Sini pun gitu juga. Dengki nak belajar tafsir Al-Quran kerana kitab tafsir ni tok guru mereka tak ajar. Tok guru mereka ajar kitab-kitab biasa. Kitab-kitab yang bukan Quran. Kitab-kitab yang ditulis oleh guru-guru. Jadi bila satu orang datang mengajar dengan tafsir Quran ni, dia kata kita ni kena kitab ni. Kena habis 12 kitab dulu. Kena habis 12 kitab dulu, apa benda lagi. Jadi orang ramai tak boleh nak belajar kitab Quran ni. Pasal mereka padahalnya belajar 13 kitab tu jadi alim, tapi nak belajar tafsir Quran boleh. Nak jadi alim kena belajar lah 13 kitab tu. Nak kena belajar nahwu, sorah apa tu, bahasa-bahasa Arab tu kena reti belaka, belaka apa semua tu kan. Mati tak tu hadis Nabi. Hadis Nabi kena belajar belaka tu. Kitab-kitab hadis 6 kitab hadis besar tu kena belajar. Tu nak jadi alim. Awak sekarang nak tahu kehendak Allah, jadi tak boleh belajar jadi kehendak Tuhan. Sedangkan Tuhan turun Quran, bukan? Mereka yang kata gitu, dia menyekat manusia daripada belajar agama. Dan laknat Allah Ta'ala ke atas mereka yang menyekat siapa-siapa yang daripada mengajar tafsir Quran, atau menyekat orang ramai daripada belajar tafsir Quran. Dengan berbagai-bagai ancaman dia beri, macam-macam.
Kepada pengajar pun dia beri ancaman, kepada yang nak belajar pun dia kata kalau belajar ni sesat ni. Sesat. Itu ancaman dia bagi juga. Jadi orang tak belajar. Antara lain ancamannya macam mana? Macam mana awak nak belajar Quran, awak baca Quran pun tak pandai. Awak Fatihah pun tak kerti, belajar ni dulu. Jadi belajar dianya qori dia lah. Dia qori Quran ni, maknanya baca Quran ni musabaqah punya orang ni. Jadi nak suruh lidah kita ni lembut macam lidah dia. Tu orang ni tak pernah baca Quran ni, tak pandai baca Quran ni. Nak suruh lembut macam dia tu 3 tahun tak boleh lagi. Tak boleh belajar lagi. Awak Quran berapa tak betul lagi. Tu jahat tu. Sedangkan apabila belajar Quran, dia timbul dalam hati kehendak untuk belajar baca Quran tu. Akan timbul dalam hati. Percaya saya kata. Yang mana tak pandai baca ni, Quran ni, bila sudah belajar tu, dah hari-hari dah tengok kita dah baca ni kan. Sebut macam ni, sebut macam ni. Dulu duk tengok dalam musabaqah dengar je ayat Quran ditulis, tak tengok pun kita tengok makna je. Betul saya kata ni? Nah, betul tak saya kata? Kita dengar orang baca ayat Quran ditulis di TV tu, kita tak baca ayat Quran tu, kita baca ya apa? Terjemahan dia tu kita. Yang terjemahan tu pula rekasan terjemahan saja. Petikan-petikan pula, tidak semua pun. Jadi bila kita belajar tafsir Quran, jadi tiap-tiap baris, tiap-tiap huruf tu kita kena tengok. Lama-lama, oh ustaz ni baca begini, oh begini, oh sebut kena begini. Lebih kurang jadi macam automatik, jadi pandai. Nah, sebab ada di antara kawan-kawan saya yang tak pandai baca Quran, kita tanya, kata marilah belajar wahyu Allah Ta'ala. Walaupun awak tak pandai baca, tapi apa yang Tuhan suruh kita tahu itu kita tahu. Tak nak juga ya. Tak nak. Baik. Bagian kerana mereka dengki. Ayyunazzilallah, kerana Allah Ta'ala menurunkan min fadlihi, daripada kurnianya, ala ma yasha'u min ibadihi, ke atas siapa-siapa yang dia kendaki daripada hamba-hamba dia yang ramai. Pergi pilih juga Nabi Muhammad. Tak pilih orang Yahudi daripada keturunan Nabi-Nabi yang banyak-banyak. Ma yasha'u min ibadihi, daripada ramai manusia, ramai-ramai itu, tiba-tiba tak pilih orang Yahudi, pergi pilih Nabi Muhammad. Macam kita kan tak pilih buat kita. Buat kita nak mengaji tafsir lama, dah mengaji kitab lama dah, tiba-tiba mari orang lain mari mengajar tafsir Quran. Yang kita belajar ni ada nampak tak betul dah. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata kepada mereka tu, aminu, faba'u bi ghadabin. Maaf. Faba'u bi ghadabin ala ghadabin. Maka mereka kembali kepada Allah Ta'ala di masa besok, bi ghadabin, dengan kemurkaan Allah ke atas kemurkaan, kemurkaan atas kemurkaan. Apa cuba bayar? Marah atas marah daripada Allah Ta'ala. Walil kafirin, dan bagi orang kafir seperti ini, yang malu nak belajar tafsir Quran, yang malu nak belajar hadis Nabi, karena berbagai-bagai ancaman, berbagai alasan tadi, azabun muhin, akan mendapat azab yang menghinakan di akhirat besok. Wa idza qila, syikayah, iaitu rumutan Allah Ta'ala. Wa idza qila lahum, dan apabila dinasihati kepada mereka, aminu, kamu berimanlah. Kamu berimanlah seperti mana? Bima anzalallah, seperti dengan apa yang wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu Quran. Berimanlah kamu dengan Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Mereka pun jawab, qalu, mereka kata, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Ni orang Yahudi kata, maknanya dia tak nak terima Quran, tak nak terima. Kerana tidak puas dia. Nabi Muhammad ni bukan orang Yahudi, Nabi Muhammad orang Arab.
Jadi oleh kerana tidak puas, kami tidak akan beriman. Ini ramai kok kita pada ni. Kalau terjemah ni lebih kurang ni. Ada di antara kita tak nak terima. Tak nak terima oleh kerana orang ni mengajar gini kita tak nak terima. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka engkar terhadap kitab-kitab yang di kitab-kitab mereka beri. Mereka tu kitab-kitab dulu, kitab Taurat, Injil, Zabur tu, mereka tu dah yang ada di belakang mereka tu mereka engkar lama dah. Dan mereka berasa aja berimannya. Wa huwal haqq, dan Quran tu pula yang mereka engkar tu pula adalah benar, al-haqq benar, musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada di kalangan mereka. Jadi yang ada bersama mereka Taurat, Injil, Zabur. Qul, kata kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allah, kenapa kamu bunuh juga nabi-nabi Allah min qablu, sebelum ini, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu dulu betul-betul beriman pada Allah. Kenapa nabi-nabi kamu bunuh ni? Nabi Zakaria dia bunuh, Nabi Yahya dia bunuh. Kenapa? Dah dia kata dia beriman dengan nabi-nabi dulu. Tuhan kata wa yakfuruna bima wara'ahu, mereka kufur dengan nabi-nabi sebelum ada tu. Kitab-kitab pun mereka kufur dah. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa dengan bawa dalil bukti kukuh tentang keesaan Allah. Thumma takhadhtumul ijla, kemudian kamu ambil juga anak lembu sebagai pujaan kamu. Min ba'dihi, selepas perginya Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Ini kita baca dah ayat sebelum pada ni ya. Wa antum zalimun, dan sedangkan kamu pada waktu itu menzalimi diri sendiri dengan buat syirik pada Allah. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu, yaitu perjanjian Nabi Musa dan 70 orang. Nabi Musa, ni cerita Nabi Musa balik ni, kan Nabi Musa, ini cerita itu hari kan, Nabi Musa ada 70,000 pengikut Yahudi tu. Orang Yahudi 70,000. Jadi satu wakil rakyat 1,000. Wakil bagi 1,000. Jadi setiap 1,000 pilih seorang sebagai wakil rakyat. Ingatlah ketika wa iz akhadna mitsaqakum, ingatlah ketika kami ambil perjanjian, iaitu Nabi Musa yang ambil perjanjian tu dengan 70 orang Yahudi, wakil-wakil rakyat ni, untuk mereka naik atas Bukit Tursina sebagai melihat cara turun Taurat, iaitu membenarkan cara turun Taurat. Wa rafa'na fawqakumut tur, kemudian kamu masa Nabi Musa buat naik situ, puak-puak 70 orang tu kata, kami tidak akan beringat sehingga kan Nabi Musa perlihatkan Allah Ta'ala terang-terang, jahratan. Ayat dulu kan. Maka Allah Ta'ala mematikan mereka. Kemudian Nabi Musa pula berdoa, kemudian dihidupkan, Tuhan hidupkan semula tu Nabi orang Yahudi 70 orang ni. Kemudian 70 orang ni dengan Nabi Musa turun bawah, suruh beriman. Mereka yang ramai-ramai 70,000 orang kata, kamu ni pakat dengan Nabi Musa. Ingat tak perjanjian tu? Ingat tak cerita tu? Lepas tu oleh kerana kamu kata gitu, wa rafa'na fawqakumut tur, kemudian kami angkat ke atas kepala kamu tu Bukit Tur. Sambil berkata, khudhu ma ataitukum biquwwah wasma'u, peganglah. Apabila mereka tu janji nak taat, maka Tuhan berkata, khudhu ma ataitukum
pegang sungguhlah dengan kitab Taurat yang kami turunkan kepada kamu, biquwah, dengan sungguh-sungguh, wasma'u, kamu dengarlah. Dengar sini ialah dengar guru yang mengajar kitab Taurat. Mereka jawab, qalu sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami engkar. Dia kata ni, engkar sini, engkar dengan hati. Engkar dengan, dia dengar tapi tak nak ikut. Wa usyribu, kerana mereka itu, dengan sebab mereka tu, wow tu maksudnya dengan sebab lah. Wa usyribu, iaitu telah diresapi dalam hati-hati mereka, fi qulubihim, telah diresapi dalam hati-hati mereka, al-ijla, iaitu sayang kepada anak lembu. Macam kita sekarang ni, sayang kepada, kita sekarang ni apa dia? Sayang kepada pulut kuning. Contoh saya beritahu ni, tak ada pulut kuning tu, tak boleh, tak sedap lah, tak lah. Di sini ni kerana sayang. Semua tak nak tu kerana masih lagi terbuang semua sekali fahaman syirik yang ada dalam hati. Sayang pelamin, Sayang ke pelamin, sanding macam-macam ni. Iaitu al-ijla tadi, macam kita sekarang ni pulut kuning yang sandingnya, bikufrihim, dengan kekufuran mereka yang telah lalu. Ingat datuk nenek dulu buat lah, takkanlah kita buat ni salah. Padahal mereka tu kufur dah, datuk nenek kita. Kul, kata pada mereka, bi'sama ya'murukum bihi, buruk sungguh perkara yang disuruh, buruk sungguh, alangkah buruknya bi'sama ya'murukum bihi imanukum, iaitu buruk sungguh kepercayaan kamu yang menyuruh kamu membuat perkara-perkara yang mungkar. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu beriman, berhentilah daripada buat kufur ni. Baik, kul, ayat seterusnya. Ini perasaan mereka ni, dunia ni macam-macam ni, perasaan mereka Yahudi ni. Dunia ni macam-macam. Dunia ni ada macam-macam agama, tapi agama Yahudi aja yang benar. Jadi macam kita juga, fahaman-fahaman ni, orang ni kata begini, orang ni, tapi pok penunggu kubur ni, itu yang betul. Orang lain semua salah lah. Pok kita betul. Di Kelantan ada sampai tak nak sembahyang jadi makmum dengan imam masjid Nabawi, Masjidil Haram tu tak nak jadi. Kerana mereka kata imam masjid besar Masjidil Haram tu, imam Masjid Nabawi tu baca Fatihah tak pandai. Ada di Kelantan macam tu. Ni saya cakap Kelantan sini, rasa ada juga rasa ya. Tak nak jadi imam, tak nak jadi makmum, kerana baca Fatihah tak betul dia. Yang kita ni bukan Arab, yang tu pula Arab pula Arab Mekah. Yang Quran tu ni Mekah dan di Madinah. Jadi betul kita yang tak diturun Quran ni pula. Yang kita pula bukan Arab pula. jauh. Allah. Dia panggil perasan ni, panggil perasan. Satu lagi dia kata imam Masjid Nabawi dengan Masjid Haram tu Wahabi, kita tak boleh ikut pasal sesat. Ini perasan lah kan ni, perasan. Allah. Jadi ni cerita Yahudi tapi saya kaitkan lah. Nak suka faham. Kul kata pada mereka, in kanat lakumud darul akhirah. Sekiranya akhirat tu, negara akhirat tu hanya untuk kamu saja. Indallah, di sisi Allah tu khalisatan min dunillah. Khas untuk kamu saja Yahudi, bukan bangsa lain. Daripada manusia ramai-ramai. Fatamannaul mauta, maka kamu mintalah mati. Dah kira surga tu untuk kamu, minta mati masuk surga senang. Dah. Fatamal maut,
Fatamannawul mauta, naklah kamu minta mati in kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu. Akidah ni hanya kuat kamu saja yang betul. Sekiranya kamu rasa. Ini dipanggil ayat mubahalah. Ayat ni ayat mubahalah. Ayat ni akan dihuraikan secara lebih lanjut dalam surah Ali Imran. Yang di mana Nabi diminta bersumpah. Sekiranya kamu berasa kamu ni betul, kita minta bersumpah dengan Allah Ta'ala. Siapa yang betul siapa yang dusta di antara kita, minta Tuhan laknat, matikan terus sekarang. Siapa yang dusta antara kita, minta Tuhan matikan terus. Bubuh dan neraka tu. Ayat itu. Nah, itu surah Ali Imran. Aduhai. Ini berlaku antara Nabi dengan pokok Kristian Najran. Berlaku juga di antara satu orang guru di Pakistan sana dengan pokok Syiah. Minta Syiah datang untuk, kalau kamu berasa agama syariat kamu itu betul, kamu minta mati. Kamu doa biar aku mati. Kamu doa biar aku mati. Aku pula akan doa supaya kamu mati kalau kamu dusta. Bila dia kata dia benar, bermakna kita dusta. Gitu ya? Bukan? Jadi orang dusta di antara kami minta Tuhan matikan. Seperti doa Abu Jahal masa dia pegang kelambu Kaabah, nak pegang padak, dia pegang kelambu Kaabah. Ya Allah ya Tuhanku, ada dua puak. Ada dua puak. Satu Quraisy, aku ketua. Ni saya cakap ni. Satu lagi Quraisy, Muhammad ketua anak daraku. Siapa yang benar ya Allah di antara kedua kami, berilah benar kemenangan pada orang benar. Pasal dia pegang kelambu Kaabah tu kerana dia yakin ajaran yang dia ikut daripada ajaran Nabi Ibrahim itu benar. Yang dia buat syirik tu, dia buat dak ya itu. Maka dia mati, dia bunuh. Walan yatamannawul abada, nahuhu abada. Dan tidak akan sekali-kali mereka tu akan meminta mati abada, selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, dengan apa saja amalan-amalan jahat yang mereka telah lakukan dengan tangan-tangan mereka. Dengan tangan-tangan ni maknanya mengamulut ngapa semua ni, iaitu mewakili anggota. Wallahu alimun bizzalimin. Sesungguhnya dan Allah Taala itu Maha mengetahui terhadap sifat-sifat jelek orang-orang syirik pada Allah, orang musyrik. Jadi tafsir bagi ayat atas tu, 2-3 baris tu, kita akan nanti bila sampai surah Ali Imran, saya akan beritahu lah. Nah. Wala tajidannahum, kamu akan dapati mereka ni akhrasan nas, sangat tamak, manusianya sangat tamak, paling serakah, paling tamak ala hayatin, dalam kehidupan dunia ini selama-lama. Nah, selama-lama nak hidup atas dunia ni panjang-panjang, akan doa ya Allah ya Tuhan aku, panjanglah umur aku, panjanglah umur aku. Wa minal ladzina asyraku, dan begitu juga lebih daripada orang-orang yang buat syirik pada Allah Ta'ala. Orang buat syirik iaitu orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah buat syirik pada Allah. Orang Yahudi ni minta hidup lebih lama lagi, lebih daripada orang musyrik Mekah lagi. Iaitu apa dia? Yawaddu ahaduhum, iaitu sangat berkeinginan mereka tu, di kalangan mereka itu, lau yu'ammaru, kalau Allah Ta'ala beri umur pada mereka, alfasanatin, 1000 tahun. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Semua awak tengok ni, pokok ala ajaran sesat ni minta umur 1000 tahun saja ni. Syekh Wanti, Raja Cina yang pertama sekali nak minta 1000 tahun juga. Hitler dia kata
kerajaan kita akan kekal 1000 tahun. Itulah. Dia semua jenis 1000 lah kau ni. Dia tak ada nak minta hidup 200 tahun, tak ada ni. Minta 1000 dah.